Firasat Syekh Abdul Qadir Sufi begini, negara China yang diceritakan kepada APEC sejak APEC memeluk Islam 1980. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Abdul Qadir Sufi mula membawa Islam kepada Barat dan dapat membawa ribuan orang Barat, terutama England, Jerman, Spanyol dan Afrika Selatan maupun di Amerika Syarikat kepada Islam. Tetapi ada beberapa firasat atau kenyataan dia yang menyentuh APEC lah. Dalam tahun 1980 apabila APEC memeluk Islam dan mula bergerak mencari jemaah demi jemaah, Arkam, Abim, Perkim maupun tarikat. Ya. Jadi tarikat yang saya perkenalkan ialah kerana ajaran daripada Syekh Abdul Qadir Sufi, iaitu tarikat Dakawiyah, Syadiliyah, Qadiriyah daripada Maghribi atau Morocco, yang gurunya Syekh Muhammad Inu Al-Habib dan Syekh Faituri dari Libya yang memberikan dia ijazah. Ya, dalam awal 70-an saya percaya atau akhir 60-an beliau telah mula membawa Islam dan menulis banyak karya dalam bahasa Inggeris yang serasi dengan APEC kerana bahasa utama APEC persekolahan ialah BI, bahasa Inggeris. Antara kenyataan beliau yang disampaikan kepada saya oleh anak-anak muridnya yang balik dari England masa tu. Beliau berada di Norwich, antara muridnya yang balik. Semasa saya bertemu mereka, saya belum lagi bertemu Syekh Abdul Qadir yang berada di England. Mereka beritahu saya bahawa Syekh Abdul Qadir As-Sufi menekankan tentang negara China dengan saranan supaya bawa Islam kepada negara China. Dan kalau tidak, akan hancur. Hancur apa maksudnya? Hancur bumi ke, hancur dunia ke? Kerana China sebagai amalan komunis, sama ada dia jatuh kepada kapitalis sepenuhnya, amalan riba, atau Islam boleh menyelamatkan. Itu amat menakjubkan saya, kenyataan seorang Syekh Sufi yang berbangsa lain, berbangsa orang putih, Skotlandia, Scotland, boleh menyatakan tentang sesuatu menyentuh saya kerana saya kebetulan berbangsa Cina. Jadi masa itu ramai fuqara atau yang menyertai tarikat Dakawi daripada Perkim, saya, Hashim, Helmi, Halim Shin, Syukriyo, lagi seorang yang baru meninggal, Profesor di UIA, Osman Chua. Kami halakat zikir pertama kita majoriti Cina, jadi agak bermakna lah macam mana bawa Islam oleh Cina. Ya. Jadi itu dah 42 tahun dulu. Jadi sentiasa main dalam kepala saya. Dan Syekh Abdul Qadir As-Sufi pun juga mengungkap, is there life after China? Apakah ada nyawa selepas China? Apakah ada kehidupan selepas China? Menekankan betapa pentingnya negara China. Itu sebab APEC dulu, masa kecil dulu dipaksa dengan rotan oleh ibu saya untuk belajar bahasa Mandarin sampai saya terhafal. Saya dapat pertama dan POL, Pupils Other Language, dalam sekolah rendah. Tetapi kerana dipaksa, semua hafalan saya mengenai tulisan Cina saya lupa. Dan bahasa Cina ini memang payah nak belajar. Ma, semua ada makna lain. Mai, satu beli, satu jual. Ya, jadi bila saya masuk Islam, saya belajar bahasa Arab lagi mudah. Saya dengan mudah kata, saya dah bebas dari bahasa Cina. Tak payah saya kena tindas dengan bahasa Cina yang begitu payah untuk belajar. Jadi saya belajar Islam mudah, belajar tajwid mudah, belajar bahasa Arab 26 huruf saja, alif, bata sampai lam, alif, hamzah. Ya, a, i, u, babi, bu, bab, ta, ti, tu, iligam, wajibah, guna, ikhfah, eza, majais, matlin. Jadi lama-kelamaan, berapa tahun kemudian, saya mula sedar pentingnya bahasa Cina kerana ajaran daripada Islam itu sendiri. Bahawa Allah jadikan semua kaum, semua berlidah bahasa,
warna kulit berbeza adalah tanda-tanda kebesarannya. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa tilafu sinatikum wal wanikum. Dan di antara tanda-tanda kebesaran dia ialah kejadian langit dan bumi dan anda manusia berlainan warna kulit dan lidah bahasa. Bermakna tak patut saya benci bahasa Cina. Saya mula tertarik balik pada bahasa Cina. Terutama semasa saya terlibat dalam PAS tahun 84, 85. Saya diajak rakan-rakan dalam PAS cuba berdakwah kepada orang Cina. Dan saya tarik Kamako kerana saya Cina murtad. Saya bahasa Inggeris, saya tak boleh tulis bahasa Cina Kamako. Mula menulis kain pembidang dalam bahasa Cina. Keluarkan kenyataan akhbar kepada Sinchu Cipo, Nanyang Siampao, China Press. Buat di kain pembidang, saya bantu buat. Dia lukis, saya tolong cat bersama dengan seorang sahabat. Saya ingat nama dia Abdul Rahman. Pergi gantung di Dewan Penjagaan Cina dan saya tahu ini akan sejarah. Dan memang esokan hari, utusan Melayu hantam. Apa je dah jadi kepada PAS. Daripada tulisan Jawi jadi tulisan Kape. Buat di tempat orang ada makan babi. Dan kenyataan Ustaz Abdul Hadi Awang masa itu menyatakan Cina pun boleh jadi Perdana Menteri sekiranya dia bertakwa. Jadi berlaku satu revolusi mental menarik orang Cina. Dan ramai orang Cina, tokoh-tokoh Cina, Dong Jiaozhong, Hua Kiasong, Simon Yi, Lim Fong Sing, Yong Su Hian, banyak pertubuhan. Saya anggap macam Aus dan Khazraj, Yathrib, benda-benda Islam boleh PAS berhijrah kepada Cina dan banyak nak menyokong PAS, tapi ada berlaku satu pengkhianatan. Saya tak mau cerita sekarang, mungkin dalam buku saya terpaksa keluar dari Malaysia. Sekarang saya berada di Hong Kong dan amat cantik di sini, jadi saya nak tunjuk sedikit suasana di pelabuhan Cyberport Hong Kong yang begitu cantik. Tengok tengah kabus. Kabus. Inilah lautan Hong Kong menghala ke Vietnam. Itu dia cantik tempat ni. Tapi Apek bukan datang sini untuk menikmati keadaan suasana makan angin, tapi ada misi daripada Syekh Sufi Apek, iaitu Apek dah berdoa semasa menjejak kaki ke Masjid Kowloon. Apek ada tulis dalam Facebook kerana rasa down lah, tak ada lagi petunjuk nak pergi mana. Kerana ada ajak oleh seorang kawan, seorang muslimah Cina juga yang banyak terlibat dengan projek-projek di kalangan antarabangsa lah. Dan dia nak pertemukan saya dengan beberapa orang yang bukan Islam, tapi mereka terlibat, mereka minat dengan soal logistik, track and trace yang saya bisa bantu dan perisian. Tetapi misi utama saya ialah jejak kaki lebih lama di negara Cina, mungkin menguasai bahasa Cina, supaya bukan kita kata berlaku dakwah, tapi dakwah bilhal. Dakwah melalui amalan, dakwah melalui kegiatan, dakwah melalui dagang, supaya dan ini boleh pergi terus kepada Beijing. Dan saya terkejut bahawa kerajaan Cina amat berminat dengan soal halalan thayyiban. Dia detailnya panjang lebar dan saya dah ceramah tadi, pagi tadi menyatakan tentang salah tanggapan dan bagaimana banyak dogma, banyak fitnah, propaganda media. Kita tahu pandemik palsu dan sebagainya. Media daripada barat, daripada New York, yang cuba memburuk-burukkan China kerana geopolitik dunia. Dan China sekarang dikatakan dapat menyatukan Saudi dengan Iran. Cuba fikir, sebuah negara bukan Muslim menyatukan dua kuasa Islam sepatutnya, Saudi, tempat Haramain, Hijaz, dengan Iran. Muslim Bukhari pun daripada sana, pengaruh sana, Ibn Sina pun pengaruh sana, ya. Jadi Jalaluddin Ar-Rumi juga. Jadi ini satu fenomena yang kita mesti ambil perhatian, negara China. Itu sebab Apek nak sangat jejak kaki negara China. Alhamdulillah, ini masuk minggu kedua Apek di sini di Hong Kong. Dalam beberapa hari lagi dijangka ke Shenzhen, kemudian di Beijing, sebelum kembali ke tanah air untuk kumpul baju-baju lebih untuk berhijrah ke Shenzhen barangkali, kerana dia strategik kedudukan dia rapat dengan Hong Kong, boleh pergi Guangzhou, Shanghai,
Beijing terlalu utara, tapi sekali-sekala Apek akan pergi tengok tembok besar lah. Apek akan live dari sana. Ini Facebook ini boleh live dari Hong Kong kerana tak ada sekatan, tapi sampai sana kena pakai VPN. Macam mana pun Apek nak bagilah sedikit kerana nanti orang dia confuse kenapa Apek di sini dan apa sebenarnya Apek di sini, dan banyak orang tak baca 15 kali atau dengar 15 kali terus keluarkan kenyataan. Ini tak apa, Apek akan tinggalkan mereka kerana bukan jadi penting. Yang penting ialah urusan kita menyahut seruan Syekh Sufi saya, niat demi suruhan Allah untuk membawa ad-din, seruan Allah kepada kaum sendiri. Saya teringat Syekh Sufi kata, kalau kita kata kita tak boleh buat apa, kita seorangan masa dinar dirham dulu, ingat tak? 93. Tapi Syekh Sufi kata, tadahkan tangan kamu. Tadahkan tangan kamu. Apa yang anda perlu adalah dalam genggaman kamu. Genggaman kamu macam mana ni? Magic ke? Tidak, dia kata. La haula wa la quwwata illa billah. Tengok. Ini suatu tasawuf yang tinggi daripada Syekh saya. Akhirnya dinar dirham diterima oleh Dr. Malik, dikenal seluruh dunia, tetapi sedihnya menimbulkan banyak fitnah tadi. Syekh Sufi menarik balik arahan untuk melaksanakan dinar dirham, diganti dengan dagang. Panggil berdagang, dan Cina pun dagang. Obor dia, One Belt One Road ialah dagang. Jalan Sutera ialah dagang. Itulah amal bilhal, dakwah bilhal. Itu pulang kepada kita mengisi kekosongan bersama, membawa ad-din melalui amalan, contoh kita, fikrah kita, kebolehan kita, barulah orang tertarik. Seperti mana berlaku zaman dulu-dulu. Dan ini semua adalah dalam tangan Allah. Apa yang kita lakukan, saya khabarkan. Sesiapa nak lakukan, teruskan. Saya dah kata, kalau saya tak dapat, teruskan orang lain. Dulu Sa'ad Ibn Waqqas kan, orang kata kan. Dan ada sejarah ya. Cheng Ho, Ma Cheng Ho. Hari itu jumpa anak gadis daripada Xinjiang, Lawa, Ma Yan Ye. Di Guangzhou, dah tahu. Jadi, saya nak gerakkan dagang. Saya nak bina sistem. Sunset. Masya Allah. Matahari terbenam cantiknya. Matahari terbenam. Matahari terbenam di lautan Hong Kong. Boleh tengok pembalikan cahayanya. Kalau mata sini pandang memanglah cantik. Ya. Ini dari kamera payah sikit. Payah sikit. So, itulah. Mana? Mana? Nampak matahari tu? Nampak matahari tu. Okey. So, itu sajalah apa yang nak sampaikan lah. Iaitu firasat daripada Syekh Sufi saya. Very simple. Bring Islam to China. Bring Islam to the Chinese. Is their life after China. Dan kita tengok China sekarang sejak tahun 80. China masa itu Tiananmen belum berlaku. Deng Xiaoping ada lagi. China dalam keadaan masih lagi mundur. Dunia ketiga tiba-tiba melonjak. Diganting Deng Xiaoping dengan itu Hua Guofeng ke, Zhu Jintao ke, Wen Jiabao ke, itu sepupu jauh saya. Sama Wen Santing Sui de Wen. Saya Wen Baoxin. Alhamdulillah lah. Jadi apa-apa yang kita lakukan ini adalah menyerah kepada Allah. Kita usaha apa yang kita boleh. Dia mudah saja. Allah berikan, tanam dalam diri kita satu kemahuan. Berdagang. Musafir. Dakwah bilhal. Dan tak mau duduk saja. Bukan saya kata tak mau mau duduk saja. Tak boleh. Kita mau bergerak. Saya tahu kita semua ni nak membuat sesuatu. Itulah semangatnya. Ada orang tanya saya, macam mana Apek? Macam mana? Kerana kita banyak belenggu. Belenggu adat. Belenggu pandita upahan. Belenggu kata-kata orang tua. Belenggu mempercayai benda-benda karut. Ya, yang saya cuba betulkan, tapi tak apa. Saya dah pergi China, saya akan move on. Tapi saya tak lupa sentiasa buat live untuk berkongsi dengan, kerana perlukan doa yang berterusan. Kita jemaah kita di mana kita berada, kita mesti bersatu. Dan Allah lah yang menjadi penyebab, pelaku, perancang. Fa'ulu lima yurid. Ya. Dengan sekian itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.